Ilmu mantik, kalau kita lihat, ilmu mantik itu ialah sinonim dengan ilmu logik. Dia juga disebut sebagai juga scientific method, kaedah saintifik dalam pengajian secara umum. Jadi apa yang dipelajari dalam ilmu mantik ataupun logik ini ada dua bahagian, iaitu yang kuning ini iaitulah dia at-tasawurat, disebut sebagai konsep ataupun konsepsi, dan yang kedua iaitulah dia bahagian biru ni, iaitulah dia tasdiqat, iaitu peraku benaran ataupun judgement dalam kita menghukum sesuatu. Okey, kita lihat secara umum apa yang dimaksudkan dengan at-tasawurat ataupun konsep ini. Konsep ini ialah berkaitan tentang sesuatu. Dalam kita mengenal sesuatu, maka ada perkataan yang kita guna pakai untuk mengetahui sesuatu perkara. Jadi ada perkataannya. Maka contoh kita katakan mungkin ada bersama saya ni pen. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan pen? Cuma hari ini bila kita sebut pen, semua orang telah maklum maksud pen. Maka secara asas gambaran pen itu telah tergambar dalam pemikiran kita. Kerana itu dia disebut sebagai at-tasawurat. Tasawurat ni gambaran. Gambaran itu boleh dijelaskan dengan perkataan. Kemudian perkataan itu boleh dijelaskan dengan definisi. Okey, itu bahagian pertama. Jadi ilmu mantik ini berkaitan tentang perkataan, itulah dia tasawurat. Adapun bahagian kedua yang biru ini disebut sebagai tasdiqat, peraku benaran. Peraku benaran kepada apa? Kepada kenyataan. Kalau tadi tasawurat berkaitan perkataan, maka tasdiqat ini berkaitan tentang ayat ataupun kenyataan. Jadi setiap kenyataan itu perlu disahkan benar ataupun salah. Kalau tadi kita katakan tasawurat itu, maka kita kata pen, maka tasdiqat ini kita akan kata pen ini satu yang cantik, pen ini cantik, pen ini canggih. Okey. Jadi kenyataan pen ini cantik perlu dibenarkan. Kenapa kita kata dia cantik? Pen ini canggih, kenapa kita kata dia canggih? Maka perlu disahkan, maka perlu disahkan dengan hujah. Jadi bahagian kedua ini berkaitan tentang kenyataan yang perlu disahkan benar ataupun salah kenyataan tersebut. Jadi itu ilmu mantik. Ilmu berkaitan perkataan, ilmu berkaitan kenyataan. Perkataan ini boleh dihuraikan dengan definisi, kenyataan ini boleh dibenarkan dengan hujah. Jadi itu ilmu mantik. Kalau dalam bahasa, maka kita kata perkataan dan juga ayat. Jadi berdasarkan kepada itu, maka kita boleh lihat bahawa ilmu mantik ini mempunyai hubungan dengan ilmu-ilmu yang lain, dengan segala ilmu. Kerana itu dia disebutkan sebagai asas kepada setiap ilmu. Bahkan disebutkan juga sebagai timbangan kepada setiap ilmu. Okey. Kita lihat sikit lagi berkaitan tentang bahagian pertama, iaitu konsep ataupun konsepsi. Ini apa yang dipelajari? Okay, yang dipelajari itu ialah dilalah ataupun indikasi, kemudian lafaz, term. Dengan itu kita akan belajar perkara umum yang 5, perkataan umum yang 5, dan akhirnya kita akan dapat menguasai definisi. Jadi kalau tengok kepada bawah ni, okey, di sini dalam tasawurat konsepsi ini asasnya mabadi ni ialah menguasai kuliatul khams, iaitu di sini, dan maqasid tujuannya ialah kita menguasai ta'rif. Adapun bahagian yang kedua, tasdiqat, maka di sini dituliskan mabadi dia adalah qadaya.
qadaya ni ialah kenyataan. Sama ada kenyataan itu kenyataan yang biasa, seperti kita kata Ahmad pandai, itu kenyataan biasa yang positif. Ahmad tidak pandai, kenyataan biasa yang negatif. Ataupun kenyataan yang bersyarat, sebagaimana kita katakan kalau tadi Ahmad pandai, sekiranya Ahmad pandai, maka Ahmad akan mendapat peperiksaan yang cemerlang. Sekiranya Ahmad pandai, Ahmad akan mendapat keputusan periksa yang cemerlang. Jadi itu bersyarat. Okey, syarat ni ada dua jenis pula. Dua rangkai kata itu berhubung seperti tadi. Sekiranya Ahmad pandai, maka Ahmad akan mendapat keputusan periksa yang cemerlang. Jadi dua rangkai kata itu, sekiranya Ahmad pandai, rangkai kata pertama, Ahmad akan mendapat keputusan periksa yang cemerlang, maka itu rangkai kata yang kedua. Dua rangkai kata itu berhubung, maka itu disebutkan qadiyah syartiyah muttasilah. Adapun satu lagi kenyataan yang bersyarat tetapi dia munfasilah, bercerai, maka kita akan kata sama ada Ahmad pandai ataupun tidak pandai. Ahmad pandai, rangkai kata yang pertama, sama ada dia pandai, rangkai kata pertama, ataupun tidak pandai, rangkai kata kedua. Dua rangkai kata itu tidak berhubung. Jadi itu qadaya, iaitu disebut kenyataan. Maka kenyataan itu perlu disahkan dengan istidlal. Istidlal ni ialah pendalilan, sama ada mubasyir secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung ini ayat biasalah. Kalau kita kata mula kita kata Muhammad pandai, tiba kita kata dia tidak pandai, jadi ayat itu bertentangan, maka disebutkan sebagai tanakud. Adapun yang ghaira mubasyir ini, maka dia penghujahan, kita kata Ahmad mendapat peperiksaan dengan natijah yang cemerlang. Setiap yang mendapat natijah yang cemerlang adalah pandai. Jadi Ahmad adalah pandai. Maka itu pendalilan yang kita katakan istidlal ghairu mubasyir. Jadi itulah dia gambaran umum berkaitan tentang ilmu mantik.